Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Harap semuanya dalam keadaan sihat. Okey. Ada yang tak sihat? Semua sihat? Senyap ke? Sehat. Ingat ke semua tak sihat? Alhamdulillah. Kalau semua sihat, alhamdulillah. Okey. So selamat pagi. Okey. Selamat pagi. Saya tak tahu tempat kamu kat mana, tapi kalau kat sekolah ni cuacanya mendung, gelap je. Memang mencabar sikit lah pagi ni nak bangun pagi. Okey, dengan hujannya. So tak apa, kita masih lagi bersekolah walaupun secara online. Tak ada masalah, kita teruskan juga. Baik, so sebelum kita mulakan kelas, saya nak minta seorang bacakan doa. Sesiapa sahaja. Muiz, baca doa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatika wa syur alaina min hasani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, so kita boleh mulakan kelas kita sekarang. Jadi harap semuanya masih lagi merujuk kepada buku Nilam, MAT. Okey, kita akan sambung pada bila kelas kita semalam bukan, hari Rabu. Okey, kita akan sambung pada kelas kita hari Rabu, iaitu masalah yang melibatkan taburan binomial. Okey, so apalah belajar MAT tanpa ada masalah. Mestilah ada masalah yang dia akan bagi. Okey, kalau dia tak bagi masalah pun memang MAT ni bermasalah jugalah. Okey, so kita terus tengok pada latihan kesuat 113, tapi kita skip contoh terus pergi pada soalan lah. Okey, terus pergi pada soalan. Sebelum itu saya nak refresh balik formula kita. Formula kita yang akan digunakan adalah P X equal to R. Okey, setiap kali jangan lupa tulis dia punya kepala rumus. Okey, P X equal to R. R tu tengok apa yang dia nak lah. Okey, so equal to N C R. P to the power of R. Q kuasa N minus. So itu formula kita pakai lah. So bila kita dah baca soalan, make sure keluarkan maklumat. Dalam suatu tandingan teka silang kata terdapat 8 soalan objektif. Okay, 8 soalan objektif. Setiap soalan mempunyai 4 jawapan yang mana hanya satu jawapan betul. Jika soalan peserta meneka jawapan secara rawak, carikan kebangkalian dia akan meneka betul. Okay, so dalam kes ni kita baca satu persatu soalan dia. Kadang-kadang bila baca soalan kita confuse. Mana satu N dia, mana satu P dia. Okay, mana satu N dia, mana satu P dia. Dalam satu tandingan kita keselang kata terdapat 8 soalan objektif. Kemudian dia kata setiap soalan mempunyai 4 jawapan yang mana hanya satu jawapan betul. So soalannya adalah mana satu yang N? Adakah 8 ataupun 4? Kamu rasa mana satu? N dia 8 ke 4? So soalan kata 8, yang lain? 8 darab 4 je. Apa dia? 8 darab 4. 8 darab 4 bukan? Dia tak ada main darab. Kadang-kadang itu yang membuat kita masalah bila kita nak jawab soalan. Bukan kita tak tahu formula. Bukan kita tak tahu konsep, tapi kadang nak menentukan maklumat tu. Okey. Kenapa 1/4 pula Suhana? Faris Kai kata 8. Okey. So itulah membuatkan MAT ni masalah. Kita nak keluarkan maklumat tu sendiri pun kita dah problem dah. Okey. Kadang-kadang dia macam jadi confused. Baik. Dalam satu pertandingan teka silang kata terdapat 8 soalan objektif. So kita tengok soalan dia. Soalan dia minta ke semua 8 soalan. Okay. Kadang-kadang hint dia tak berapa jelas. Kita tengok terus pada soalan. Dia minta cari kebangkalian. Dia akan meneka betul semua 8 soalan. Okay. So kalau kita perhatikan soalan kita, terdapat 8 objektif. 8 soalan objektif. Kemudian apa yang dimaksudkan sebagai setiap soalan mempunyai 4 jawapan. Okay. Setiap
Soalan mempunyai 4 jawapan yang mana hanya satu jawapan betul. So sebenarnya 4 tu adalah sebahagian daripada dia punya kebarangkalian dia, iaitu P dia. 1/4 tu adalah P dia. Sebab soalan dia nak cari kebarangkalian dia akan meneka betul. Okey, meneka betul. So bila kata meneka betul, so setiap soalan tu dapat 8 markah lah. Okey, so P-nya adalah 1/4, Q-nya adalah 3/4. Maka N-nya adalah 8. Okey, N-nya adalah 8. So bukannya 4 tapi adalah 8 lah. Okey, so terus pergi pada soalan. Soalan minta kesemua 8 soalan dijawab dengan betul. Maksudnya dia nak PX sama dengan 8. So 8 C8. Okey, 1/4 kita boleh tukar pada nombor perpuluhan 0.25 lah. Kalau kamu nak biarkan dalam bentuk pecahan pun boleh. Cuma saya lebih suka dalam bentuk perpuluhan sebab senang nak masuk dalam kalkulator. So kuasa 8 0.75 kuasa 0. Okey. So kira lah. Apa jawapan dia? Macam mana nak bagi jawapan? Sebab kalau dalam kalkulator saya ditunjuk sebagai 1.525878 tapi sudah ada dapat 10 kuasa negatif 5. Okey. 1.525878 tapi dia ada darab 10 kuasa negatif 5. Dia bagi dalam bentuk nombor piawai. Okey. So jangan lupa yang belakang tu. Darab 10 kuasa negatif 5. Jadi kita kena tukar jawapan kita dalam bentuk nombor perpuluhan lah. Iaitu 0.00001. Okay, sangat kecil lah. 0.0001525. Okay. Jadi saya rasa ada yang tanya, tak boleh ke kalau kita tinggal dalam bentuk nombor piawai ni? Jawapannya boleh je. Okay, boleh. Tapi lebih cantik kalau kita tinggalkan jawapan kita dalam bentuk nombor perpuluhan. Sebab kalau dalam mat ataupun ADMAT ni dia jarang nak guna nombor piawai. ADMAT lah, dia jarang nak guna nombor piawai, dia gunakan nombor perpuluhan. So walaupun perpuluhan dia macam panjang sikit, banyak sangat kosong dia. Okay. So berhati-hati kalau dia ada nombor piawai, kena ambil nombor piawai dia. So 15259. So yang ini kena ingat nombor angka berarti dia bermula daripada lepas perpuluhan lah. Baik, so itu adalah soalan A. Kemudian soalan B. Tidak lebih daripada 2 soalan. Tidak lebih, maksudnya kurang dan sama dengan 2. Betul ke? Ada sama dengan ke tak ada kamu rasa? Tidak lebih daripada 2 soalan. Not more than. Adakah kita akan masukkan 2 ataupun tak masuk? Apa pendapat kamu? Masuk. Masukkan 2. Masukkanlah. Okay. Sebab dia kata tidak lebih daripada 2 soalan. Maksudnya 2 tu termasuk maksimum dia 2 soalan. Jadi soalan dia minta PX lebih kecil sama dengan 2. Jadi bila kata kecil daripada 2, ingat dia mesti start dengan kosong. Okey, tambah PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2. Okey. Ingat pada Rabu saya dah ajar kita punya pemberi ubah rawak kita discrete selanjar. Discrete, okey, discrete.
So dia ada 8 soalan, maksudnya R dia ada 9. Start daripada kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So pada babu saya dah katakan, kalau kita kena kira yang banyak, kita akan gunakan konsep tolak, satu tolak. Okay. Tapi dalam kes ni kita cuma nak 3 benda sahaja. Okay. So kalau 3 benda kita gunakan konsep tambahlah. Okay. Kemudian masukkan dalam formula lah. So yang ini kamu akan kira sendiri nanti. Okay. So nanti kamu kira lah. So kita cuma akan tengok pada konsep dia sahaja dahulu. Okay. So itu adalah soalan nombor 1. Okay. Macam tu je. Cuma kena faham. Lagi satu yang membuatkan masalah lah nak menjawab soalan AMAT ni. Yang tadi yang pertama adalah untuk keluarkan maklumat. Okay. Adalah untuk keluarkan maklumat. Okay. Nak keluarkan maklumat tu yang bermasalah. Yang pertama lah. Yang kedua adalah bila kes-kes ditanya dalam bentuk ketaksamaan. Okay. Tidak lebih daripada 2 soalan. Kadang-kadang ramai yang confuse. Tidak lebih daripada 2 soalan, 2 nak masuk ke tak. Kadang-kadang itu pun membuatkan jadi susah. Okay. Ataupun jadi keliru lah. Bukan masalah tak tahu formula, bukan masalah tak faham konsep. Tapi kadang-kadang ayat tu, pemahaman soalan. Baik, itu nombor 1. Okay. So yang 1B tu kamu selesaikan nanti, kamu kira je. Okay. Kemudian kita tengok pada soalan lain. Contoh macam nombor 2. Okay. Dalam satu sekolah, 20% daripada pelajarnya bercermin mata. Okay. Jika satu sampel 9 orang pelajar, so satu sampel 9 orang pelajar. So dekat sini dia dah nyatakan bahawa N-nya memang 9. Okay. P-nya adalah 0.2. Q-nya adalah 0.8. Okay. Carikan kewakilan tidak lebih daripada 2 orang. Ini sama saja tadi lah. Ayatnya adalah tidak lebih daripada 2 orang. Maksudnya R dia adalah 0, 1, 2. So dia nak PX lebih kecil daripada 2. Maksudnya PX sama dengan 0. Tambah PX sama dengan 1. Tambah PX sama dengan 2. Okay. So masukkan formula macam 1B tadi lah. Okay. Macam 1B juga. Okay. Itu adalah 2A. Kemudian 2B. Okay. Tengok pada soalan 2B. Jika sekolah itu mempunyai 650 orang pelajar. So dekat sini perhatikan dia punya N-nya telah berubah. Kalau tadi N-nya adalah 9. Okay. Sekarang N-nya adalah 650. Okay. N dia dah berubah. So untuk B ni, sekarang N dia dah jadi 650. Hitungkan nilai min dan nilai sampai pelajar yang tidak bercermin mata. So perhatikan betul-betul soalan di sini. Soalannya telah bertukar. Apa maksud soalan telah bertukar? Dekat atas, dia bagi kebarangkaliannya adalah bercermin mata. Okay. So dekat sini dia bagi P sama dengan 0.2. Jadi P 0.2 ni untuk apa? Okay. Ini adalah untuk yang bercermin mata. Okay. Tapi dekat soalan bawah dia minta yang tidak bercermin mata. Okay. Tidak bercermin mata. Jadi dekat sini kamu kena tahu bahawa nilai P telah berubah. Kamu tak boleh lagi ambil nilai P 0.2. Tapi kamu kena ambil nilai P sebagai 0.8.
Berhati-hati bentuk soalan seperti ini. Kadang-kadang apa masalah, saya ini banyak cerita pasal masalah pelajar, masalah calon. Kenapa masalah pelajar? Yang pertama tadi saya kata nak keluarkan maklumat, dia tak dapat tahu ataupun tak kenal pasti maklumat apa yang patut dia keluarkan. Itu yang pertama. Masalah kedua adalah tidak memahami soalan. Okey, tidak lebih daripada dua masuk ke tak. Dan yang ketiga, masalah yang biasa adalah pelajar tidak baca sepenuhnya soalan. Okey, dekat atas dia cerita pasal bercermin mata. Dekat bawah dia cerita pasal tidak bercermin mata. Jadi bila tidak bercermin mata, nilai P telah berubah, kamu kena nak ambil 0.8, tak boleh lagi ambil 0.2. Jadi bila P 0.8, Q-nya automatically akan jadi 0.2. So kena berhati-hati. Okay, kena berhati-hati dengan bentuk soalan. Dia suka trick kamu. So dalam kes ni dia minta mean, so kita tahu formula mean adalah NP. Jadi 650 kalilah dengan 0.8. Okey. Kemudian dia minta sisi hampir Y. Sisi hampir Y adalah NPQ. Jangan lupa punca kuasa sebab ini adalah sisi hampir Y. So 650 darab 0.8 darab 0.2 dan jangan lupa punca kuasa. Okey, kemudian kamu kira lah. Okey, so inilah mean dia. Kemudian sisi hampir Y nya adalah okey. So inilah dia contoh soalan yang atas tidak sama dengan bawah. Cerita atas pasal bercermin mata, kat bawah cerita pasal tidak bercermin mata. Okay. So saya nak tunjukkan jenis-jenis soalan lah, masalah. So setakat ni saya dah point out. Saya dah point out 3 masalah utama dalam jawab soalan. Bukan setakat masalah tabang kebakaran je. Semua soalan AMAT pun macam tu. Okay. Lepas tu kata tak pandai lah, tak power lah, tak ingat lah. Dia bukan masalah tak pandai, tak ingat. Masalahnya, tu 3 masalah utama dia. Okay. Sebab bila saya semak jawapan selalunya, formula betul, jalan kira betul. Tapi oleh sebab pemahaman soalan dia salah, terus salah dia punya jalan kira lah. Walaupun formula yang dipakai itu betul. Okay, tu yang bila markah tak dapat, mula kata tak pandai AMAT. Bukan masalah tak pandai AMAT. Masalahnya macam yang saya nyatakan tadi tu lah. Okay, 3 masalah utama. Okay, so nombor 3, nombor 4. Nombor 5. Okay. Baik, pilih satu lagi soalan untuk kita bincangkan. Tapi saya rasa nombor 3, 4, 5 ni pun secara umumnya sama je macam atas. Okay. Soalan dia berulang-ulang je. Satu kelebihan topik ni, okay, yang saya sukalah topik taburan kurang kalian ni, taburan normal dengan taburan normal, binomial dengan normal. Soalan dia biasanya berulang. Maksud saya, konsep ni tak lari jauh. Okay. Konsep ni tak lari jauh. So kalau kamu tanya saya topik apa yang agak mudah, bagi saya sebenarnya topik taburan kebangkalan ni. Okay. Topik taburan kebangkalan. Cuma masalahnya adalah kamu kena fahamkan soalan. Sebab kalau macam binomial, biasanya binomial tak ada masalah sebab binomial soalannya pendek. Tapi next lepas ini kita akan masuk kepada taburan normal. Taburan normal tu yang masalah sebab soalannya panjang. Okay, kadang-kadang sampai 1 muka slide. Sebab dia ada BMBI, kemudian memang soalan dia panjang lah. Tapi jalan kira je pendek. Okay. So kelebihan topik 5 ni, taburan kebangkalan adalah bentuk soalan, konsep soalan sama je. Okay, dia tak boleh nak pusing sangat. Jadi itu kelebihan lah. Kalau kamu banyak buat latihan bab ini, memang sepatutnya tak ada masalah lah. Sebab soalan konsepnya berulang-ulang. Kalau kamu tanya saya topik yang bermasalah, biasanya janjang. Okay, sebab janjang ni
dia boleh jadi macam-macam bentuk soalan. Okay, jangan form 4. Dia boleh jadi bentuk-bentuk soalan. Okay, tak macam tabungan kekalian. Walaupun tabungan kekalian ni kena banyak baca soalan dia sebab soalan dia panjang, tapi konsep dan cara penyoalan soalan itu lebih kurang sama. Okay, macam saya kata nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni ulangan sahaja daripada nombor 1 dengan nombor 2. Cuma dia tukar lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu je lah. Okay, baik, ada soalan untuk taburan binomial sebelum kita masuk kepada subtopik yang baru iaitu taburan normal? Ada tak? Ada cikgu. Tak ada? Kalau tak ada, saya bagi kamu rehat kejap 5 minit. Okay. 9.10 kita mula balik. Okay, 9.10 kita mula balik lah untuk taburan normal. Okay, 5 minit break lah. Okay, so dah 9.10 kita dah boleh sambung balik kelas kita. Baik, jadi kalau tadi kita dah habiskan dalam taburan binomial, jadi sekarang kita akan masukkan ke dalam taburan normal. Okay, dalam taburan normal. Jadi awal dulu masa pengenalan pada hari Rabu. Okay, pengenalan pada hari Rabu saya nyatakan apakah perbezaan utama antara taburan binomial dengan taburan normal. Okay, semuanya kena lihat pada cerita dalam soalan ataupun isu ataupun masalah dalam soalan tersebut. Okay, so ianya melibatkan pemboleh ubah rawak lah. So pemboleh ubah rawak tu X tu adakah ianya diskrit iaitu nombor bulat ataupun selanjar ataupun berterusan continuous. Okay, so kalau diskrit maksudnya nombor bulat. Okay, apa-apa cerita, masalah ataupun isu yang melibatkan nombor bulat, bilangan hari, bilangan kereta, bilangan jam, semuanya dalam taburan binomial. Tapi kalau masalah ataupun isu yang ada dalam soalan tersebut melibatkan nombor perpuluhan seperti berat, tinggi, suhu dan sebagainya, maka ianya adalah dalam taburan normal. Okay. Baik, so kita baca dahulu. Taburan normal ialah satu fungsi kebangkalan bagi suatu pemboleh ubah rawak selanjar. Okay, so pemboleh ubah rawak selanjar. So nak senang ingat, letak je nombor perpuluhan. Okay. Ia digunakan untuk mengira kebangkalan bagi nilai sampel N yang besar. Graf fungsi taburan normal adalah lengkung berbentuk loceng. Okay. So graf ni adalah berbentuk loceng. Kalau bahasa Inggerisnya saya lebih gemar sebut sebagai bell shape. Okay, bell shape graph. Dan bersimetri pada garis tegak yang melalui min mu. Okay, so kamu kena tahu bahawa kat tengah-tengah ni okay, adalah min. Okay, adalah min. Okay, ataupun purata. Okay, tapi kena ingat betul sebab graf ni boleh jadi dalam dua label. Okay, boleh jadi dalam dua label. Apa maksudnya? Yang pertama, perhatikan label dia adalah X, Fx. Okay, so kalau F nya Fx, okay, kalau saya lukis graf ni macam ni, X dengan Fx. Okay, dekat tengah-tengah ni mesti min. Okay, tetapi pada masa sama, graf ni juga boleh menjadi label lain, iaitu label Z dan juga PX. Okay, so dekat tengah ni dia akan berubah menjadi kosong. Okay, dia akan berubah menjadi kosong.
Okay. So kena berhati-hati. Kalau labelnya X, tengahnya adalah min. Tapi kalau labelnya Z, tengahnya adalah kosong. So apakah itu graf Z? Nanti saya tuangkan dulu lah. Okay. Kemudian perhatikan dia punya simbol. Okay. Untuk normal, simbol yang gunakan adalah ini. Okay. Ini. Kemudian ingat balik kalau binomial, dia akan, kalau ini nampak N. So kalau binomial dia akan guna N lah, B lah. Okay. Tapi dalam dia adalah N dengan P. Okay. Kadang-kadang maklumat dia bagi dalam bentuk macam ni, bentuk simbol dia. Dia tak bagi dalam bentuk ayat. So kena faham. Kalau normal adalah mean dengan variance. Kalau binomial N dengan P. Okay. So jumlah luas di bawah adalah 1. Ingat dalam topik ni kebangkalian. Kita nak cari kebangkalian. So kalau dia ada graf, okay. Kalau dia ada graf, luas bawah graf ni nilainya adalah 1. Okay. Maksud saya ni, kawasan ni. Okay, kawasan ni nilainya adalah 1. Okay, nilai kebangkaliannya mesti 1. So, sigma dia adalah 1. Okay, tak boleh lebih 1. Kebangkalian mana ada lebih 1, semuanya 0 point something. Okay, kemudian kebangkalian, itu tak ada apalah. Okay, kemudian ni dia punya fakta dia. Kalau minnya lebih kecil, duduk sebelah kiri. Minnya besar, duduk sebelah kanan. Ataupun dia boleh tengok juga standard deviation dia ataupun sisi piawai dia. Sama ada dia lebih kurus tinggi ataupun gemuk rendah lah ataupun lebar rendah. Okay, so itu dia punya karakteristik untuk bell-shaped graph dia. Okay, graph Loching. Okay, ingat balik kalau binomial. Okay, ingat kalau binomial grafnya adalah berbentuk garisan satu-satu. Okay, so ini adalah kalau binomial. So kalau ini binomial, maafkan saya. Binomial grafnya adalah bentuk garisan satu-satu sebab dia discrete. Okay, so sebab dia discrete. Tapi kalau selanjar ataupun nombor perpuluhan, dia grafnya bersambung lah menjadi bell shape. Baik, tengok contoh penggunaan graf. Okay, so macam tadi kita tahu bahawa yang duduk di tengah-tengah adalah mean dia, mu dia. Jadi kita dah boleh jawab lah. Okay, A-nya adalah A pula. Okay, mean-nya adalah 10. Okay. Baik, dia kata ungkapkan rantau berlobek X dalam tanda-tanda kebarangkalian. Okay. Dalam tanda-tanda kebarangkalian. So macam nak tulis tanda-tanda kebarangkalian. So dia mesti ada dalam bentuk P. So sini adalah X. Okay, so X. Rantau berlobek A. Tak nampak pula kat sini. So kamu tengok buku kamu lah. Buku kamu nampak lah. Rantau berlobek A adalah kat sini. So perhatikan dia terletak di sebelah kanan. Okay, dia menghala kanan. Okay, bila menghala kanan simbolnya lebih besar. Okay, sama dengan ada ke tak ada? Siapa boleh jawab? Ada sama dengan ke tak ada sama dengan? Ada. So yang saya dengar Fazil kata ada, yang lain? Ada. Ada cikgu. Ada. Jawapannya adalah tidak ada. Jawapannya adalah tidak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Sebab putus-putus. Yes. Perhatikan dia putus-putus kat sini. Okay, maksudnya 15 tu tak masuk. Okay, so jawapan yang adalah lebih besar sama dengan. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kat bawah, jawapan dah ada dah. Okay, jawapan dah ada dah sebenarnya. PS lebih besar pada 15. Baik. C. Jika PS kurang daripada 15,
So perhatikan dia guna kurang daripada. Kurang daripada maksudnya kawasan sinilah. Okey. Kawasan ni. Okey. Kawasan tu dia kata 0.635 0.6352. Cari PS lebih besar pada 15. Maksud dia nak cari kawasan pink tu. Jadi macam mana nak cari? Yang kita ada 6352. Macam mana nak cari nilai R tu? Bukan nilai R, ialah luas R. Okey, jawapannya apa dia? 1 tolak 0.652. Ya, kita akan gunakan konsep satu tolak. Kenapa satu tolak? Sebab kita tahu bahawa luas keseluruhan ni nilainya adalah 1. Jadi kalau kita ada kawasan 6352, kalau kita nak yang warna pink, so kita gunakan konsep tolak sahajalah. Okey, 1 tolak 0.6352. Okey, so nampak dia bagi graf. Daripada graf tu je macam cari info, macam maklumat kita boleh dapat. Okey. Kemudian nombor 2. Okey. Nyatakan nilai min. Siapa tahu jawapan dia? Apakah nilai min? 9 cikgu. Minnya adalah 9. Kenapa? Suhana ke? Ataupun yang lain ke? Kenapa 9? Kenapa bukan 25? Sebab dia kata dia simetri pada X sama dengan 9. So ada perkataan simetri kat situ. So bila kata simetri, maksudnya grafnya adalah okey, ingat grafnya dalam bentuk loceng. So bila dikata simetri, maksudnya duduk di tengah-tengah. Okey. Duduk di tengah-tengah. Maksud kat sinilah. So dia kata X sama dengan 9. Jadi kita tahu kalau graf loceng bentuknya adalah yang tengah-tengah tu adalah min dia. Okey. So min dia sama dengan 9. Kemudian dia kata lakar graf tabuhan nombor itu dah lobekkan rantau yang mewakili P 7 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 11, maksudnya duduk kat tengah-tengah lah. Okay. So bila kita buat graf macam ni, Y tu tak payah letak pun tak apa graf macam ni pun okey dah. So X9 maksudnya kita perlu labelkan, katalah 7 duduk sebelah kiri lah, logik kan. 7, 9, maka 11 akan duduk sebelah kanan. So perhatikan tak ada tanda sama dengan. Jadi apa patut kita buat? Garis putus-putus lah. Putus. Kan? Kemudian kita boleh lobekkan. Okay. Lobek macam ni pun dapat markah dah. Kesah sangat. Okay, dah siap. Okay, kalau kamu kata nak juga buat paksi Y tak ada masalah. Kita buat. Okay, sebab situ 7 maksudnya yang hujung ni adalah kosong lah. Okay, itu nombor 2. Okay, so next adalah taburan normal P ya Y. Okay, taburan normal P ya Y. So apakah dia taburan normal P ya Y ni? Okay, kenapa ada kataan P ya Y? Okay, sebabnya adalah, ingat tadi kita kata kalau normal, okay, kalau normal
dia mesti menggunakan pemboleh ubah bawa selanjar. Okey, apa maksud pemboleh ubah bawa selanjar? Yang melibatkan nombor perpuluhan. So, apa masalah nombor perpuluhan ni? Okey, ingat bila kata normal, pemboleh ubah bawa selanjar, nombor perpuluhan, dia biasanya melibatkan berat, tinggi, suhu, macam-macam suhu. Apa lagi ya? Masalah yang melibatkan nombor perpuluhan, berat, tinggi, suhu, panjang. Lagi apa lagi yang kamu boleh ingat yang melibatkan nombor perpuluhan? Ada tak masalah-masalah lain? Apa lagi ya? Isi padu. Betul? Isi padu. Luas. Okey. Macam-macam lah. Okey. Macam-macam lagi. Lilitan. Okey. Lilitan buah tebikai dan sebagainya. So lilitan tu panjang lah. Okey. Baik. So setiap satu masalah ni dia akan menggunakan unit yang berbeza-beza. Okey. Unit yang berbeza-beza. Apa maksudnya? Contoh kalau berat kita boleh gunakan gram ataupun kilogram. Kalau tinggi boleh gunakan meter ataupun kaki. Okey, kalau suhu kita boleh gunakan Kelvin ataupun darjah Celsius. Dua je kan. Panjang meter, sentimeter, milimeter. Kalau isi padu pun sama, meter padu. Okey, sentimeter padu. Luas pun sama, sentimeter persegi, kaki persegi. Okey, kaki persegi ataupun square feet lah. So tengok yang warna merah tu adalah unit-unit dia. Duit, okay, duit pun boleh pakai juga nombor perpuluhan. Okay, tapi kalau duit biasanya 2 tempat perpuluhan. Okay, 2 tempat perpuluhan. Dia tak banyak nombor perpuluhan tapi masih lagi betul lah. Okay, so tengok warna merah tu unitnya berbeza-beza. Macam-macam unit. Okay, bila macam-macam unit, kesemua unit-unit ini kita perlu standardkan dia. Okay, kita perlu jadikan standard. Apa maksud jadikan standard? Maksudnya tukar pada piawai lah. Okay, tukar kepada standard, tukar kepada piawai. Okay, tukar kepada piawai. Jadi macam mana nak tukar? Kita akan gunakan, okay, kita akan gunakan formula iaitu Z sama dengan X tolak min persisihan piawai. So formulanya ada di bawah lah. Okay, formulanya ada di bawah. Kemudian satu benda yang kamu kena ingat, kalau tadi saya kata simbol bagi normal adalah min dan sisihan piawai. Okey. Tapi khas untuk piawai, okey, dia akan ada nilai tetap dah. Okey, dia ada nilai tetap iaitu kosong dengan 1. Maksudnya min purata dia adalah 1, variance dia adalah min adalah kosong Ini adalah kosong. Sisihan piawai. Sisihan piawai, variance. Banyak sangat salah ni. Variance dia adalah 1. Okay. Ini khas untuk taburan normal piawai sahaja. Okay, piawai sahaja. Okay. Kalau bukan piawai dia boleh jadi macam-macam lah. Dia boleh jadi 5 ke apa-apalah. Tengok pada maklumat dia. Okay. Ini piawai. Kosong dengan 1. Okay. Piawai yang saya masukkan kat sini tak ada kaitan pun dengan yang belah sini, okey. Tak ada kaitan. Ini lain, ini standard piawai. Ya, ini kita pada tukar pada piawai. Berbeza, jangan kamu confuse pula. Okey. Baik. So, ini adalah formula yang kita akan pakai.
Okay, X tolak min per dengan sisihan piawai. Maksudnya kalau kita ada masalah dalam dunia realiti, okay, masalah dalam dunia realiti itu maksudnya berat, tinggi, suhu, panjang, sepadu, luas dan duit tu macam-macam, nombor puluhan. Kita nak kira masalah tu, nak cari kebangkalan dia, kita wajib gunakan Z. Okay, maksudnya tak kira lah dia berat ke, dia tinggi ke, dia isi padu, meter padu ke. Semua tu kita boleh kira tapi dengan syarat tukar pada Z dahulu. Okay. So X ni lah, ni semuanya adalah X. Okay, benda ni semuanya adalah X. X yang inilah dalam formula tu. Okay, ni semua adalah X, linear reality. Baik, apa maksudnya kita tengok pada contoh soalan. Satu boleh ubah bawa selanjar. X bertabur secara normal. Nampak, perhatikan dia bagi tahu dah ini adalah normal, bukan binomial. Dengan min 24 sampai y 7, cari skor Z jika X sama dengan 19.8. So dia nak cari skor Z. Okay, so tahu formulanya adalah Z sama dengan X tolak min per dengan sampai y. So 19.8 tolak je dengan 24 bahagi 7. Okay, so kira lah dapatlah jawapan dia negatif 0.6 ke? Negatif 0.6, betul lah. Okay, negatif 0.6. Baik, nombor 2. Pelajar menunjukkan graf tabah normal bagi GC bertik dalam sebuah ladang jika sisihan piawai ialah 70 gram. So ini saya masukkan tadi, keluarkan maklumat sisihan piawai 70. Cari skor Z apabila biji bertik dipilih secara rawak mengenai GSIM 256. Nampak dia suruh cari skor Z. Maksudnya dekat sini soalan ni adalah X dia adalah 256. Boleh pergi lakai. Okay, so X ni adalah 256. So dia nak skor Z. So Z sama dengan X tolak min per sekian sampai Y. So X nya 256. Apakah min? Min dia tengok yang di tengah-tengah simetri tu 200 bahagi dengan 70. So jawapannya 0.8. Okay. Balik pusing-pusing guna je soalan tu. Guna je formula tu. Okay. Kemudian untuk B, GSIM sebuah bertik dipilih. So dia suruh cari GSIM. Bila cari GSIM maksud kat sini adalah cari X lah. Okay. Jika bertik dipilih secara rawak, jika skor Z ialah negatif 0.12. So Z nya adalah negatif 0.12. Dia suruh cari GSIM, maksudnya dia suruh cari X. Tolak min dia 200 bahagi 70. Baik, tolong kira guna kalkulator kamu. Apakah jawapan dia? Uh, 191.6 ego. 191.6. Ha. Okey. Yang lain dapat jawapan? Sama. Sama okey, betul lah tu. 191.6 dapat. Okey, so itulah nombor 2. Okey. Nombor 3, nombor 4. Okey, tengok nombor 4.
Suatu pun boleh ubah rawak selanjar X bertaburan normal. Nampak lagi sekali dia bagi tahu dah. Normal. Okey. Double simetri pada X sama dengan 54. Dia suka guna kata asimetri. Jadi kita dah tahu simetri tu mean dia adalah 54. Jika X dipiawaikan kepada taburan normal piawai, didapati bahawa X sama dengan 60 akan dipiawaikan kepada Z sama dengan 1.5. Nyatakan mean dan sisihan piawai bagi taburan normal ini. So mean kita dapatlah 54 sebab dia ada perkataan simetri. So masalah sekarang kita nak kena cari dia punya sisihan piawai dia. Tapi tak ada masalah sebab dia dah bagi tahu maklumat. Z dia kata 1.5. Okay. So X dia adalah 60. Jadi kita tahu formulanya adalah Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. So 1.5 60 tolak 54 sisihan piawai. So sisihan piawai 60 tolak 54 bahagi 1.5. Dia manipulasi sahaja soalan tersebutlah. So saya dapat 4. Harap-harap kamu dapat yang samalah. Saya dapat 4. Sama cikgu. Okey. Kadang-kadang saya pun salah kira juga. So kamu kena check juga jawapan saya. Okey. So ini adalah masalah yang melibatkan formula Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Kemudian kita akan pergi kepada ke jadual. So dekat muka surat 120 ni kamu akan nampak jadual. Ini dipanggil sebagai jadual taburan normal. Okey. Okey, sekejap . Baik, so ini adalah jadual taburan normal. Okey, ini adalah jadual taburan normal. So jadual ini baik, so jadual ini sebenarnya berasal daripada buku ini. Okey. Berasal daripada buku ini. Saya tak tahu lah kamu pernah tengok ke, tak pernah tengok ke. So buku ni, buku merah dengan buku ni, buku ni dikenali sebagai buku sifir. Okey. Bila cakap pasal buku sifir, bukan maksudnya sifir 2, sifir 4, sifir 3 apa semua tu bukan. Okey.
So nama buku ni adalah Sifir Matematik Permulaan Cambridge. Okay. So buku ni dulu wujud sebabnya dulu tak ada kalkulator saintifik. Okay, yang ada kalkulator apek tu, kalkulator kat kedai runcit yang besar tu, ataupun kalau kamu tengok, kalau kamu pernah pergi, kamu tengok kat Koop pun ada kalkulator yang besar tu yang Kak Yang selalu guna tu. So itu adalah tu dulu kalkulator biasa, tambah tolak dapat bahagi je yang ada kat kalkulator tu. Jadi bila masalahnya kalau nak cari contohnya nilai katakan sin 36 katakan. So sin 36, bayangkan kami tak ada kalkulator dulu. Kami tu maksudnya saya lah. Kalkulator saintifik cuma boleh digunakan mulai tahun bila 2003. Kalkulator saintifik hanya digunakan di sekolah pada tahun 2003. So saya sebelum tu lagi. So zaman saya tak ada kalkulator saintifik. So in case dalam soalan minta sin 36. So tak adalah semudah tekan-tekan kalkulator terus dapat jawapan 0.587 785,252 ni. So apa yang kami buat adalah kami akan buka buku ni. Okay, dalam buku ni ada banyak jadual. Salah satu jadualnya adalah jadual tabah normal ni. Ada jadual log. Okay, kalau log saya nak cari log. Contohnya log 0.58 katakan. So saya akan kamu tekan-tekan kalkulator terus keluar negatif 0.23657. Tapi saya dulu paksa buka buku ni dan cari nilainya. Okay, so itu sebelum adanya kalkulator saintifik. Kemudian tak lama lepas tu 2003 dah ada kalkulator saintifik. So kalkulator saintifik telah menggantikan buku ni. Okay, maksudnya kalau nak cari nilai sin ke, nak cari nilai cos ke, nak cari nilai kebangkalian yang macam jadual tepi ni ke, tidak lagi perlu gunakan buku ni. Semuanya guna kalkulator. Okay, apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau saya nak cari nilai kebangkalian bagi nilai Z. Okay, so macam ni Z. So Z, katakan saya nak cari 0.23. Okay, 0.23. Okay, 0.23. Saya nak cari kebangkalian dia. So apa yang patut saya buat adalah saya tengok dahulu dua nombor kat depan ni 0.2. So ada dekat sini. Ni sebelah dia je. Okay, 0.2. So kat mana nak cari 3? Tengok kat atas pula. 3. Okay. So kita akan dapat jawapannya di sini. Okay, inilah jawapan dia. So kebangkalian untuk P Z sama dengan 0.23. Okay, P Z sama dengan 0.23. So saya akan dapat nilai dia 0.4090. Okay, so itu nanti saya akan ajarlah kalau nak guna kalkulator macam mana. So untuk kita nak cari nilai kebangkalian P, so ada dua kaedah. Yang pertama guna jadual ni yang kamu sedang tengok ni. Yang kedua guna kalkulator. So tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Yang menjadi masalah kenapa kamu masih lagi memerlukan buku ni adalah in case kalau terbalik. Apa maksud terbalik? Katakan dia nak ada PZ sama dengan K. Okay, PZ sama dengan K. Dah bagi 0. Dia bagi 4,421 katakan. Maksudnya apa? Maksudnya nilai belakang ni kita dah tahu. Okay, nilai belakang ni kita tahu. Yang kita tak tahu nak cari nilai K. Okay, maksudnya apa? Sekarang ni nilai kebangkalian dia duduk kat tengah-tengah ni. Dalam jadual ni adalah nilai kebangkalian. Okay, so kalau dia bagi 0.4421, kamu kena cari yang dalam ni. Kemudian kamu akan dapatkan nilai Z dia. Itu proses terbalik. Bila proses terbalik, kalkulator tak cukup pandai lagi. Okay, kalkulator tak cukup pandai lagi. Okay. So bila kalkulator tak cukup pandai lagi, maka kamu nak tak nak kena guna nak tak nak kena guna jadual lah.
Okey. Nak tak nak kena guna jadual. Okey. Baik. Tapi masalahnya apa? Bukanlah masalah. Okey. Masalahnya adalah sekarang kita dah ada satu kalkulator yang canggih sebenarnya. Okey. Bagi siapa yang gunakan kalkulator hitam, okey, aku masuk kalkulator hitam kejap saya masukkan. Siapa yang ada kalkulator dua jenis kalkulator ni? Okey. Kedua-dua kalkulator ni masalahnya adalah memang tak boleh nak cari yang inverse tadi tu lah. Yang macam saya cakap tadi tu. Okey. Kalkulator dua kalkulator ni. Okey. Kalau daripada PZ, contohnya PZ lebih besar daripada 1.75 katakan. Okey. Dia nak cari nilai kebarangkalian kat belakang ni. Dua-dua kalkulator ni boleh pakai, tak ada masalah. Okey, yang menjadi masalah bila contohnya PZ lebih besar daripada K macam tadi saya sebut, dia dah bagi siap-siap nilai kebarangkalian iaitu 0.2731. Kalau dia dah bagi nilai kebarangkalian macam ni, dia nak cari nilai K, kalkulator dua-dua kalkulator ni tidak boleh cari. Sebab dua-dua kalkulator ni tidak cukup cerdik, tidak cukup pandai. So dekat situlah bagi siapa yang guna dua-dua kalkulator ni, dia wajib gunakan jadual ini. Jadual taburan normal. Okey. Tetapi sekarang ni dah ada satu kalkulator baru iaitu kelas WIS. Okey, satu kalkulator baru iaitu kelas WIS. Okey. Untuk siapa yang ada kelas WIS ni, kalkulator ini dah boleh cari kaedah ini. Maksudnya sekarang kelas WIS ni dia lebih cerdik sikit lah daripada dua yang bawah ni. Okay, walaupun dia punya model dia sama. Okay, walaupun kedua-dua model dia sama iaitu 570. Okay, tapi perhatikan. Yang biasa yang kamu guna kalkulator hitam tu 570 MS. Kalau siapa yang canggih sikit dia ada 570 ES Plus. Kemudian yang terbaru adalah 570 EX kelas WIS. So kelas WIS ni dia dah lebih advance sedikit. Maksudnya dia dah boleh cari. Yang tadi saya kata masalah ni, okay, dia dah boleh cari dekat guna kalkulator ni. Okay, so itu kelebihan kalkulator ni lah. Okay, so walaupun gitu, in case macam mana pun siapa yang ada kalkulator kelas WIS ni, okay, tapi kamu kena belajar juga gunakan jadual. Kenapa kena belajar juga? Sebab in case lah, in case kalau kalkulator kamu hilang bateri tak ada ke apa ke, so kamu at least boleh baca jadual ini. Okay, so adakah wajib guna kelas WIS? Adakah wajib kamu beli kelas WIS? Jawapannya tidak. Siapa yang ada kalkulator hitam ni boleh je pakai. Saya pun pakai kalkulator hitam ni lagi, tak ada masalah. Kalau siapa yang ada kalkulator silver ni pun tak ada masalah. Okay, tapi siapa yang pakai kelas WIS dia ada kelebihan sedikit lah. Okay, kelebihan sedikit iaitu dia tidak perlu gunakan jadual. Itu sahaja. Okay, dalam exam tak ada masalah, boleh juga pakai kalkulator kelas WIS ni. Okay, boleh juga pakai. Satu lagi kalkulator warna pink. Okay, kalkulator pink tu saya rasa Batutah ada. Siapa tahu yang ada. Okay, warna pink tu dia guna 991. Pun boleh juga pakai. Okay, pun boleh pakai. So jangan risau. Okay, so itu pasal kalkulator dengan jadual. So jadual ni sebahagian daripada benda yang kamu kena belajar lah. Sebab sekarang ni tak semua orang ada kalkulator kelas WIS. Andai satu kata masa akan datang ni kata dah semua orang ada kelas WIS, maksudnya nanti jadual ni tak payah belajar lah dah. Okay, macam itulah konsepnya. Okay, saya harap tu clear lah. Salam.
Kelas. Apa? Kata ada typing. Salah sini. Okey. Kelas? Kelas. Nah, 5 gadun. oh smart. Tu lihat dia tu. Di sini je lah. Praktikal dia kena. Mana milih jalan kerja. Oh, nak ambil bayar gaji. Okey. Okey. So tu tak sebenarnya kena ada kelas quiz lah. So jangan kata wajib beli pula dah lah ni. Tapi kalau kamu nak beli boleh je beli kat Shopee. Okey, cuma harga dia kat Shopee ada yang bawah daripada 50 M50. Okey. Saya tak gelakkan sangat kamu beli yang bawah 50 tu sebab takut ada yang kata tiruan. Okey. Tapi student tahun lepas SPM 2020 ada je yang beli dan boleh pakai sampai SPM, tak ada masalah. Okey, so ikut nasib lah. Kalau kamu jumpa yang murah dah okey, boleh je beli. Tapi kalau saya tak galakkan lah. Sebab takut tiruan nanti timbul masalah masa dalam exam. Baik, so macam mana nak gunakan kalkulator tersebut? So kita boleh lihat pada muka surat 121 ni. Okay, so dia dah bagi tahu maklumat-maklumat dia lah. Okay, so kaedahnya ini saya akan tunjukkan untuk kalkulator yang hitam kalkulator hitam. So untuk kalkulator hitam dia gunakan mode. Okay, so perhatikan dia ada SD kat situ. SD, EG dengan base. So SD tu adalah untuk standard distribution. Okay, maksudnya taburan normal lah. Okay, standard distribution bukan deviation. Deviation tu sisihan piawai. Okay, deviation sisihan piawai, distribution. Okay, taburan. Okay, taburan normal, taburan biasalah standard. So kita akan tekan 1. Okay, so perhatikan dekat atas tu dah ada SD dekat mode dia. So apa yang kita akan buat, tekan pula shift. Kemudian tekan nombor 3. Perhatikan atas nombor 3 tu ada distribution. So dia kata distribution. So tekan nombor 3 dan dia akan keluarlah P, Q, R dan juga T. Okay, P, Q, R dan T. Baik, ingat ini untuk kalkulator hitam sahaja. Okay, bagi yang ada kalkulator silver, okay, kalkulator silver tu memang yang hujung ni lah. Okay, yang hujung ni. Kalkulator silver dengan kalkulator kelas quiz, cara nak cari PQRT tu sedikit berbeza. Okey, sedikit berbeza. Kamu boleh tengok pada YouTube. YouTube ada banyak cikgu-cikgu lain yang share macam mana nak cari distribution menggunakan kalkulator silver dengan kalkulator kelas quiz. Okey. Macam saya akan tumpukan pada 570 MS yang hitam ni lah. Okey. So 570 hitam dia akan keluar PQRT. Okey. Yang cek tu boleh ke buat? Boleh. Yang cikgu Wan tak ada datang tu. Okay, tunggu lah. Tunggu cikgu Wan datang. Ataupun cikgu Wan datang. Cikgu Wan dia ada seminggu tu ada sekali datang. Dia jaga tugas lah. Satu tu lah yang tu. Yang sebelum ni dah bagi. Dah bayar dah. Apa di sebabkan dia orang tak ada business, dia orang tak ada income, nak bayar gaji kerja dia kata. Biasalah. Kita sama. Income dah ada. Bayar gaji kerja, bayar. Kena macam biasa lah. Biasa lah. Ini jualan yang bulan budak balik je. Untuk keuntungan aku tak cek jualan aku tak back in lagi. So aku bayar gaji kat dia yang bulan lepas dan yang bulan ni tinggal 200. Tinggal lebih kurang Ni bulan 7 ni. Bulan 7 ni kena baik check tengok. Habis simpan. Baca. So kalau buka Aku tak nak back in awal tu duit yang untung bulan ni tadi berapa? yang jualan buku tu. Jualan last, bukan jualan buku. Buku tu kan yang jumlah yang besar tu yang masuk kan. Oh dah masuk dah. Jumlah yang jualan uji bulan yang last pelajar masuk. Oh. Tinggal sikit lagi ya. Ada gaji yang bulan lepas, gaji yang ni tinggal 200 lagi. Baik check. Kena buka macam mana. Okey. Okey, terima kasih. Pakai lain koperasi, apa pakai lain lagi tak? Laju. Cuma kita punya buka ke? Aku check macam tak ada je.
tadi. Sebab dia Ha. tanya ni. Tak ada. So aku guna yang atas. Pasal aku duduk sini. Sebab kalau aku duduk dekat bilik sana, tak ada langsung. Tak dapat tarik. Ya, terima kasih. Okey. Okay, sorry kacau. So kita sambung balik kelas kita. Macam tu lah. Okay, P, Q, R dan T. Itu yang penting. P, Q, R dan T. So ada 4 benda. Okay. Bila 4 benda ni, kita cuma akan gunakan 2 sahaja. Okay. So kita ada P, Q, R dengan T. Okay. T ni merujuk kepada T distribution. Okay, ataupun taburan T. Okay, taburan T. So taburan T ni kamu akan belajar di asasi, di matrix, okay, ataupun di universiti lah. Okay, dalam SPM tak ada taburan T. Okay, maksudnya dalam SPM kita cuma akan pakai 3 benda ni saja, P, Q dan R. Salah. Okay, P, Q dan R. Kita akan gunakan 3. Sepatutnya. Tapi untuk kelas saya, okay, kelas saya takkan gunakan Q. Okay, saya akan gunakan P dengan T sahaja. P dengan R sahaja. Apa melalut ni? Okay, P dengan R sahaja. Okay. Kenapa? Supaya kita dah tak payah nak fikir buat banyak. Tak payah nak hafal buat banyak. Okay, kita akan gunakan P dengan R sahaja. So, apa maksud P dengan R ni? P ni adalah untuk kanan. Okay, untuk kanan. Apa maksud untuk kanan? Okay. Ini graf kita. So ingat tadi saya kata awal, graf loceng ada 2 jenis. Yang pertama adalah X. Okay. Satu lagi adalah Z. Okay. Kalau X tengahnya adalah min. Okay. Tapi kalau Z tengahnya adalah kosong. Okay. So apa maksudnya P tu? Okay. P itu adalah untuk cari kebarangkalian. Okay, adalah untuk cari kebarangkalian. So ada 2 jenis. Yang pertama macam ni lah. Okay. Dan yang kedua macam ni. Ini maksudnya. Okay. Bila kata P tu untuk kanan, alamak salah. Kenapa salah? Okay. Baik, P ni kan untuk kanan, P ni untuk kiri. Aduh. P ni untuk kiri. Okay. R ni untuk kanan. Ini betul. Sorry. Maafkan saya. So R ni adalah untuk kanan. Nak senang ingat, R untuk right. Okay. So benda ni kita akan gunakan R. Apa maksud R? Kita nak cari kebangkalian. Ingat yang saya lorek warna hijau ni adalah kebangkalian P. Okay. Kebangkalian sama dengan luas. Okay. P ni sama dengan luas bawah graf. Okay. Dalam kes ni adalah untuk ke sebelah kanan. Okay. Bila belah kanan, bukannya bermaksud sebelah kanan kosong untuk sini saja. Tidak. Dia termasuk daripada apa-apa sahaja yang sebelah kanan walaupun dia berasal daripada kawasan negatif. Sini negatif, sini positif. Sini negatif, sini positif lah sebab sini kosong. Okay. So kalau dia start pada negatif pun, tapi kalau dia menghala ke sebelah kanan, kita akan gunakan R. Okay. Yang P ni pula, kalau kawasan bloreknya sebelah kiri. Okay. Kawasan bloreknya sebelah kiri. So Z kosong. Okay. So sini adalah kawasan negatif, positif, negatif, positif. Okay. So dia jadi macam ni pula lah.
So apabila saja kawasannya ke arah kiri, so kita akan gunakan P. Okey, kita akan gunakan P lah. Kalau sebelah kanan, kita akan gunakan R. Okey. So, untuk Q ni asalnya adalah untuk di tengah-tengah sebenarnya. Okey, tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Apa maksud tengah-tengah? Macam ni lah. Okey. Anda kata kawasan tu duduk tengah-tengah. Macam ni. Okey. Tengah-tengah macam ni ataupun macam ni. Okey, so ada 3 keadaan yang dia berjadi di tengah. Okey, contohnya macam negatif 2 dengan negatif 0.7, 1.4 dengan 2.35. Okey, ataupun kalau kes macam ni negatif 1.2, 2.13. Okey. So dalam kes ni sepatutnya kita akan gunakan Q. Okey, sepatutnya kita akan gunakan Q. Tapi macam saya cakap, kita tak nak fikir banyak, kita tak nak ingat banyak, maka kita tak akan gunakan Q. Okey, kita akan gunakan konsep P ataupun R sahaja. Untuk yang tengah ni juga boleh pakai P, boleh pakai R. Okey. So itu kalau yang kamu belajar dengan saya lah. Okey. So tapi kalau kamu tengok buku ke ataupun kamu belajar dengan Cikgu Mazli ke ataupun dengan ayah dengan abah ke, mungkin cikgu tu akan gunakan Q lah. Tapi dengan saya gunakan konsep P dengan R sahaja supaya kita tak payah nak hafal banyak. Okey. So P tu adalah untuk kiri, R tu adalah untuk kanan. Sekejap Ya. Dia kena call dia dua kata nak hantar bawah dulu. Dia ada apa lagi tak yang saya kena isi? Maksudnya nak segera lah kan?
Minggu depan lah. Okey. So itu je lah. Setakat ini je lah yang saya kena terangkan untuk kali ini. Mungkin masih confused lagi, masih tak nampak dengan betul lagi sebabnya ialah teori je kan, belum masuk pada praktikalnya lagi, belum masuk pada cara nak tekan kalkulator dan sebagainya lah. So tu tak apa, so itu kita akan sambung pada kelas kita next week lah. Okay, dengan bagaimana nak nak gunakan konsep P dengan R dalam kalkulator. Okay, so sementara tu bagi siapa yang gunakan, saya ulang lah, bagi siapa yang gunakan kalkulator selain pada kalkulator hitam, maksudnya kalkulator silver dengan kalkulator kelas Swiss, tolong rujuk YouTube ataupun kawan-kawan kamu ataupun senior-senior kamu yang gunakan kalkulator tersebut, macam mana nak cari nilai kebangkalan Z kalau guna kalkulator kamu tu lah. Okay. Sebab saya memang akan gunakan kalkulator hitam. Okay. Banyak je dalam YouTube, jangan risau. Ada. Baik, so sementara tu ada sebarang soalan nak tanya setakat ini? Ada? Tak ada? Ada. Okay. So kalau tak ada, saya harap yang lain pun samalah. So kalau tak ada, kita akan berhenti setakat ini dahulu. So seterusnya kita akan jumpa pada minggu hadapan. Okay. So itu saja daripada saya lah hari ini. Maaf sebab hari ini macam ada banyak gangguan sedikit. So tak ada masalah pun, saya harap lah. Okay. Okay, itu je lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Salam, terima kasih cikgu. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Baik, cikgu. Bye. Cikgu. Cikgu. Cikgu nanti post kat YouTube ni kan? Untuk yang ni ke? Sebab tadi laptop saya buat hal cikgu 2 kali tu. Okay. Okey. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama.